Dua hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. 天父，求你使用你2位仆人传讲你的真理， Dan tolong kami semua yang mendengar, buka mata hati pikiran kami. 也帮助我们每一个人打开我们心里的眼睛， Supaya ya Bapa kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. 让我们成为真正的敬拜你的人。 Bapa, tolonglah kiranya Roh Kudus memimpin kami memahami firman-Mu. 求圣灵帮助我们可以明白你的话。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan belajar tentang jangan menyembah berhala. 我们要学习不要敬拜偶像， Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 32. 我们要读出埃及记第32章。 Ayatnya memang banyak, tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. 我们只读几节的圣经， Ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1节到第4节，还有第9节，我们用中文来念。出埃及记第32章，百姓见摩西驰援不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他造了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，做了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及的神。”第9节，耶和华对摩西说：“我看这百姓正是应作景象的百姓。” Ya. Ayat 15 sampai 21 bahasa Indonesia. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Terakhir ayat 25 sampai 26. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan berbagai kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了，还有默想上帝的话的人有福了。 Saudara, kita dilarang untuk menyembah berhala. 上帝警戒我们不可敬拜偶像。 Sekaligus di dalam nats ini, Keluaran 32, kita juga harus mengerti tentang bahayanya menyembah berhala. 那么在我们所读的经文当中，我们知道敬拜偶像的危害。
Saudara, problema manusia sejak jatuh dalam dosa tidak pernah berubah. 当人们堕落在罪恶当中以后，直到今天都没有改变。 Apa itu? 什么事呢？ Menyembah berhala. 就是要敬拜偶像。 Saudara, sebetulnya manusia sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan gambar Allah. 上帝已经把我们照着他的形象造成了， Agar hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. 让我们的心思意念都指向上帝。 Namun saudara, manusia akhirnya tergoda dan mau dibelokkan oleh si ular. 但是人的信念被魔鬼所诱惑，而且转变了方向。 Apa itu yang digoda pada waktu itu kepada Hawa? 当时呢，对夏娃是怎样试探呢？ Kamu akan menjadi seperti Allah. 你可以好像要向上帝一样。 Saudara, inilah poin utamanya. 这是最重要的一点。 Dalam godaan itu manusia diberitahu, kamu akan menjadi seperti Allah. 在魔鬼的诱惑试探里面，就告诉我们，你们可以好像要向上帝。 Saudara, sampai sekarang manusia termasuk orang Kristen masih belum pernah menyadari dengan jelas. 直到今天，包括基督徒还不能够完全清楚的醒悟， Bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan. 不只是那些还没有信主的人， Orang yang belum mengenal Tuhan otomatis itu sudah banyak menyembah berhala. 而是那些不信主的人，他们敬拜偶像。 Tapi orang Kristen pun berbahaya, bisa menyembah berhala. 但是基督徒也很危险，那他们很容易的去拜祭偶像。 Apa itu? Apa itu? 什么事呢？ Menyembah diri sendiri. 就是拜祭他自己。 Kamu akan menjadi seperti Allah. 你要像上帝一样。 Saudara, kita bukan menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. 我们没有把自己的心意交托给上帝的旨意， Tapi seringkali kita menyerahkan diri kita, mengatakan, sayalah yang mengatur diri saya. 很多时候呢，我们对自己说：“我自己管理我自己。 Saya adalah Allah bagi diri saya 那 sendiri. 我是对自己是一个以自我为上帝， Itulah sudah menyembah berhala. 那就是已经拜祭了偶像。 Saudara, saya pun hamba Tuhan bisa begitu juga. 那我身为神的仆人，我也可能会这样。 Kalau saya tidak berhati-hati, 若我不谨慎， kalau saya tidak berdoa kepada Tuhan, 若我没有向上帝祷告， apakah betul apa yang saya inginkan, kehendak saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? 那我所愿意的，我所做的，是否合乎上帝的旨意？ Kalau itu hanya menuruti keinginan saya, 若是只顺从我的欲望， berarti saya menyembah berhala. 那就表示说我已经拜偶像了。 Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan, 上帝已经不再是我生命中的主， tapi saya yang menjadi Tuhan. 而是我自己成为上帝。 Kau akan menjadi seperti Allah. 那我要像上帝一样。 Saudara, suara ular ini masih terus berbicara sampai sekarang. 那个蛇的声音，直到今天还是发出这个声音。 Bukan berarti suaranya si ular itu firman Tuhan, bukan. 不是说是那个蛇的话是上帝的声音， Tetapi suara ular ini seolah-olah telah menjadi suara yang terus terngiang-ngiang dan mempengaruhi manusia. 那么这个蛇的声音呢，不断的徘徊在我们的耳边，来诱惑我们， Bahkan termasuk orang Kristen. 也包括基督徒在内。 Termasuk murid Yesus pada waktu itu juga 当 sama. 时的耶稣的门徒也一样。 Pada waktu Petrus berkata kepada Yesus, 当彼得对耶稣说 Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu. 主啊，你要远离这些事情， Karena Tuhan katakan sebentar lagi dia akan diserahkan dan mati. 因为主耶稣说再过不久我要被交给这个仇敌，要面对死亡。 Tetapi Tuhan katakan akan bangkit kembali 3 hari 那么 kemudian. 主也说3天以后要复活。 Tapi Petrus katakan tidak mungkin Tuhan, Tuhan akan jauhkan itu 那 semua. 彼得呢马上回答不可能，你要远离这些事情。 Apa yang Tuhan Yesus katakan? 那耶稣怎么回答呢？ Anyalah engkau setan. 撒旦，你退后去吧。 Saudara, lihat, Petrus pun pada waktu itu mengikuti pikiran dari si ular. 当时的彼得也随从了这个蛇的声音。 Tuhan Yesus tidak menjadi, wah
ini murid saya yang membela saya. 主耶稣没有称赞彼得，哇，你是维护我的门 Oh 徒 ini murid saya yang paling setia. 这是最忠心的门徒。 Tuhan Yesus tidak begitu. 主耶稣没有这么做， Karena Tuhan Yesus tahu kehendak Allah Bapa. 因为主耶稣知道上帝的旨意， Dan dia tidak mau mengikuti kehendak Petrus. 他不愿意随从彼得的意愿， Malah ditegur dengan keras sekali. 反而他很严厉的责备彼得。 Enyahlah setan. 撒旦，退我后边去吧！ Saudara yang dikasihi 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Apalagi bangsa Israel selama 400 tahun di Mesir. 我们看以色列人400多年在埃及地， Mereka dalam perbudakan. 他们过奴隶的生活， Bahkan sudah setiap hari mereka melihat penyembahan berhala di Mesir. 他们每一天都看见埃及人拜祭偶像。 Saudara, saya percaya di Mesir banyak sekali 那 berhala. 我相信在埃及地有很多的偶像， Seperti Paulus pada waktu berjalan-jalan di di satu kota, ya, dia menemui banyak sekali penyembahan berhala. 就好像保罗在雅典呢，在路上看见有很多拜祭偶像的事， Sehingga saudara Israel itu mendarah daging sudah terus lihat penyembahan berhala. 以至于以色列人那么漫长的日子，每一天就看见拜祭偶像的事。 Karena itulah Tuhan perlu mengatakan jangan menyembah berhala. 所以呢，上帝必须要警戒他们不可拜祭偶像。 Dan terbukti Keluaran 32 telah menjadi bukti yang nyata dari peristiwa anak lembu emas. 那么出埃及记第32章证明了这些金牛犊的事件。 Saudara mengubah orang yang sudah berdosa. 要改变一个犯罪的人， Apalagi mengubah orang yang sudah terbiasa menyembah berhala. 对于那些已经习惯拜偶像的人， Itu sulitnya luar 是 biasa. 非常非常的困难。 Nanti kita akan lihat 等 bersama-sama. 下我们继续要会思想， Saudara, mengapa tidak boleh menyembah berhala? 为什么不可以拜祭偶像？ Dan berbahaya sekali menyembah 因 berhala. 为拜祭偶像非常的危险。 Yang pertama, 同样， ketidaksetiaan. 因为显明了他们的不忠心。 Saudara, Tuhan dengan tangan yang kuat memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 上帝以大能的手带领以色列人出埃及，要进到迦南地。 Saudara, perbuatan tangan Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. 上帝的作为是何等的为荣！ Ada 10 mujizat yang menghukum bangsa Mesir. 上帝用10个灾难来刑罚以色列人，埃及人。 Israel melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Semuanya melihat. 而且以色列人也亲眼看见这一些神迹， Orang Mesir juga melihat semuanya. 那么埃及人也经历这些神迹。 Saudara, Tuhan sudah lakukan itu semua. 上帝已经显明了他的作为。 Ketika di perjalanan Tuhan kasih tiang awan dan tiang api. 当他们行走的时候，上帝用火柱、云柱来引领他们。 Ketika melewati Laut Merah, Tuhan membelah Laut Merah jadi 2. 他们要过红海，上帝是海水分开。 Pada waktu air laut itu dibelah, tanahnya langsung kering, saudara. 当这个海水分开的时候，那么陆地成为干地。 Dan air laut itu membelah 2, saudara, yang melindungi mereka. 那么这个海水分开，好像城墙一样来包围以色列人。 Setelah Israel menyeberangi semua, 当以色列人过去以后， dan Mesir juga mengejar. 那么这些埃及的军兵也追赶。 Orang Israel melihat sendiri bagaimana laut itu menelan tentara-tentara 以 Mesir. 色列人亲眼看见这个海水怎样融合，把埃及的军人全部淹没了。 Apakah membuat orang bangsa Israel langsung berubah dan langsung menyembah Tuhan? 是否让以色列人就马上改变，就敬拜上帝？ Memang disebutkan orang Israel takut dan percaya kepada Tuhan. 是圣经有记载，以色列人惧怕而且敬畏 Wah, 上帝， mereka betul-betul luar biasa. 他
他们看见这个伟大的事件。 Saya kadang-kala membayangkan kalau saya waktu itu juga ada di situ. Waduh, hebat sekali pemandangannya. 我自己想象的是，当时我也在其中，这是个何等的这光壮的这个事情。 Tapi apakah orang Israel tetap setia? 那是否以色列人也是对上帝忠心？ Karena itulah ujian kesetiaan harus dinyatakan. 所以呢，他们必须经历这个考验。 Apakah bangsa Israel mempercayai Tuhan dengan penuh? 是否以色列人完完全全的信靠上帝？ Apakah bangsa Israel sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan? 他们是否完全遵从上帝的命令？ Bahkan pada peristiwa anak lembu emas ini, 那么在这个金牛犊的事件上， saudara, mereka cuma disuruh nunggu. 上帝只吩咐他们等候， Mereka cuma disuruh diam, nunggu. Jauh Ada tam- tiang awan, tiang api. 叫他们安静的等候，有这个活猪，还有云珠， Tunggu di kemah-kemah mereka. 让他们在自己的会幕、在帐幕里面等候。 Makanan juga semua tersedia. 他们有足够的这个粮食预备， Saudara cuma nunggu 40 hari, 40 malam. 只等候40作业。 Mereka sudah langsung gelisah kayak cacing kepanasan. 他们已经是很难受了。 Langsung menyuruh Harun membuat anak lembu emas. 以后呢，就要求亚伦给他们做金牛犊。 Saudara, perbuatan Tuhan yang sudah mereka lihat berhari-hari, mungkin sudah berbulan-bulan, hanya dalam waktu tidak kurang 40 hari langsung berubah mau menyembah 他 anak 们 lembu 已经 emas. 经历了上帝那么多、那么伟大的事迹，就在等候40天当中，已经耐不住了。 Saudara, memang untuk menguji apakah manusia itu taat atau tidak. 我们要考验一个人是否顺服， Betul-betul percaya kepada firman Tuhan atau tidak. 是否完全信靠上帝的话， Harus ada pencobaan. 必须要受考验。 Itu adalah ujian dari Tuhan. 这是上帝来的考验， Seperti Adam dan Hawa. 就好像亚当和夏娃， Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. 园中所有的果子你都可以吃， Tapi ada satu yang tidak boleh kamu 唯 makan. 有一棵树上的果子你不可以吃， Buah pengetahuan baik dan 那就 jahat. 是分别善恶的这个果子。 Ingat jangan makan. 记得啊，你不可以吃， Kamu makan pasti mati. 你吃的时候你必定死， Pasti mati. 必定死。 Ketika Hawa dicobai. 当夏娃受试探的时候， Sedikit diubah. 那么有一点改变， Jangan kamu raba dan makan. 你不要摸那个果子，也不要吃。 Jadi ditambah firman Tuhan. 他们就加添了一些话， Jangan raba. 你不要摸它。 Lalu kemudian yang pasti mati diganti nanti mati. 以后呢不一定死， Ya, nanti mati. 圣经说不一定死。 Akhirnya ular tambah lagi. Memang- Tidak mati. 那么魔鬼又在加入，你不会死的。 Tuhan katakan pasti mati. 上帝已经说了，你必定死。 Hawa katakan nanti mati. 那么夏娃说等一下才死， Ular katakan tidak mati. 那么魔鬼说你不会死。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Itulah ketika menyimpang sedikit dari firman Tuhan. 可是我们稍微一点点偏离上 Itu 帝 sudah 的话， berbahaya. 已经是很危险的事。 Buktinya Hawa 夏娃是一个真名 pasti diganti nanti. 肯定死。你说等一下才死， Hanya setan ngomong tidak mati. 那么魔鬼说不会死。 So itu saudara dan saya harus baca firman baik-baik. 所以呢，我们必须好好的读圣经， Jangan nafsir firman dengan 不 sembarangan. 要随便解释圣经 Jangan pakai pikiran sendiri, pikir ini sesuai firman Tuhan. 不要用自己的想法来说明圣经的道理。 Jangan-jangan itu setan yang sedang bekerja dalam diri saudara. 谨慎可能是魔鬼在你心中工作。 Saudara, karena itulah kesetiaan menghasilkan ketaatan. 那么我们的
这个顺服，就产生一个行动。 Orang yang mengatakan dia setia kepada Tuhan, 若是有人说他对上帝忠心， dia akan taat. 他必须顺从。 Kalau saudara kita semua mengatakan saya setia kepada Tuhan, 若是你说你对上帝忠心， tapi kenyataannya tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya, 但现实你没有顺从上帝的话， itu pembohongan. 那是一个欺骗。 Dan Tuhan tahu, 上帝知道 betul tidak kita itu setia kepada Tuhan. 你是否真正对他忠心， Karena firman Tuhan itu ya dan amin. 因为上帝的话是真实的， Dan Tuhan itu setia. 那么上帝是信实的， Tuhan itu adalah sumber kesetiaan. 那么上帝是信实的泉 Kalau 源。 kita setia kepada Tuhan, 若是我们对上帝忠心， kita harus bersumber kepada Tuhan. 那我们必须以上帝为我们的泉源。 Ketika kita sedikit keluar dari sumber, 若是我们稍有一点离开那个泉源， otomatis kita sudah memberontak. 那么说明我们已经对上帝反叛了。 Taat itu bersifat total. 因为顺从是绝对的，是完全的， Tidak ada itu taat separuh. 没有说一般一般的顺从， Tidak ada. 没有。 Taat itu total. 我们顺从是完完全全的。 Saudara, tahukah kita bahwa kuda Arab adalah salah satu jenis kuda yang hebat? 那我们知道阿拉伯的有一种马是非常雄壮的， Itu diakui sekarang di seluruh dunia. 是全世界人都公认的。 Itu setiap perlombaan kuda 每一 itu 次有赛马， hampir selalu banyak yang memakai kuda Arab. 然后很多人他们都选用这个阿拉伯的马。 Saudara bisa cari di Google, 我们可以在 Google 里面找， tapi jangan cari yang apa namanya yang sampah-sampah. 你不要去找那些垃圾的东西。 Carilah sumber dari betul-betul yang berilmu pengetahuan. 然后我们要寻找真正的知识， Sekarang di internet, di YouTube banyak sampah. 因为在媒体上有很多垃圾的这个资料。 Jangan isi mata saudara, pikiran saudara, telinga saudara dengan sampah-sampah itu. 不要让这些垃圾充满我们的思考。 Saya sudah membacanya. 我已经读了， Saudara, kuda Arab adalah kuda yang salah satu terbaik. 那么阿拉伯的马可以说是数一数二好的 Dan 马。 untuk memelihara, menanganinya perlu usaha besar dan modal yang besar. 那我们若是要训练或者养育一只阿拉伯的马，要付很大的代价，花很多的钱。 Cara menemukan bibit unggulnya seperti apa? 那我们怎样去寻找这个马这个好的 Ini yang 种子， beda sekali. 跟一般的不一样？ Saudara mungkin kenal apa namanya kita katakan minum susu kuda mana itu Kupang ya atau mana ya yang 我 di 们或 NTT 者 ya, ya 或 kan? 者可以听说这个东印尼出产这个马奶。 Oke lah nggak apa-apa. 好， Tapi kalau masalah perlombaan itu kuda Arab salah satu yang nomor wahid. 那么在赛马的时候，我们要选好的这个阿拉伯品种。 Ketika mau menemukan bibit yang paling unggul, 那我们要找到那最好的品种 itu ada satu cara. 他们有一个方法 Cara ini tidak pernah diabaikan. 这个方法从来没被忽略过。 Kuda-kuda yang sudah dilihat semua bentuk fisiknya bagus, 他们看这个马的这个身材很高大， sudah dilatih dengan mendengarkan bunyi keluar kandang, masuk kandang. 他们已经训练他们怎样听这个命令。 Ya, mereka tentu pakai jenis trompet. Gitu. 他们用这个号角的声音来训 Mereka 练， sudah diuji larinya juga cepat. 他们已经受考验，他们可以很快速的跑。 Tapi mau tahu mana yang betul-betul bibit unggul, 要真正知道哪一种是最好的品种， ini harus dijalankan kepada semua kuda. 那么必须在每一只马进行这个考验。 Maka kuda-kuda itu akan ditaruh di satu kandang. 那么每一只马放在这个马箱里面，
selama 3 hari 3 malam tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. 3天3夜没有给他们吃，没有给他们喝。 Mungkin hari pertama mereka nggak apa-apa, 那么可能第一天他们还能够忍受得住， stok di perutnya masih ada. 因为肚子里面还有剩下的这个粮食。 Tapi hari kedua mungkin sudah mulai ada yang keroncongan. 那么第二天呢，可能开始饿了， Waduh, ada yang mungkin sudah mulai bersuara di kandang. 啊，可能他们已经很难受的发出声音， Mungkin suaranya seperti kuda. 啊， gitu 然 ya. 后马的声音， Mungkin ada yang gitu ya. 发出这样的声音。 Hari ketiga 那到了第3天， makin banyak yang gelisah. 那么这些有更多的马很难受。 Lalu hari yang keempat, 到了第4天， maka siap-siap sudah kandang mau dibuka. 那么马的这个马厩的这个门要被打开。 Sekitar 500 meter dari kandang dikasihlah rumput-rumput yang segar dan dikasihlah minuman, air minum. 那么距离那个马厩大概有500公尺的地方，放了绿色的草，还有水。 Maka pelatih kuda itu membunyikan trompet, keluar kandang. 那么这个训练马的人发出这个号诀，让他们出来。 Semua kuda langsung melihat 500 meter ke depan itu, waduh banyak rumput dan air. 那么这些马呢，看见500米前方有这个绿草，还有水。 Bunyi trompetnya juga silahkan keluar. 那么号诀已经可以命令他们出来， Seolah-olah juga silahkan makan dan minum sepuasnya. 就好像告诉他们，你们可以出来吃吧。 Tapi baru keluar berapa detik sudah dibunyikanlah trompet, masuk kandang. 那么刚刚出来几秒钟，就号诀又叫他们回到他的马厩里面。 Apa yang terjadi, saudara? 发生什么事情呢？ Apakah semuanya masuk kandang? 是否所有的马都回到马厩里 Apakah 面？ tidak ada yang masuk kandang? 或者有没有马回到马厩里面？ Ternyata hanya sebagian kecil yang kemudian berhenti dan berbalik masuk kandang kembali. 只有少数的这个马，他们停止，他们就回到马厩里面。 Yang lain tidak peduli. 那其他的就不管了。 Tadi sudah bunyikan keluar kandang, boleh 刚才 makan 已经 minum. 听到命令他们可以出来， Sudah puasa 3 hari 3 3 malam. 天不吃不喝了。 Bunyikan lagi masuk kandang. 那怎么忽然间叫他们回到马厩 Peduli 里？ amat. 啊，不管他了吧？ Sebagian besar tetap lari. 大部分的马还是追到那个绿草还有水的地方， Cepat-cepat makan rumput dan minum air. 他们赶快的吃草，还要饮水。 Hanya sebagian kecil yang balik kandang. 只有少数的马，他们回到马厩里面。 Yang balik kandang inilah bibit unggul. 那么回到马厩的这少数的马是好种， Yang balik kandang inilah walaupun lapar dan haus, tapi mengikuti perintah. 那么这少数的马虽然肚子饿口渴，但是他们要听这个号诀的命令 Inilah bibit unggul. 啊，这是好的品种 Inilah bibit unggul yang bisa dijual mahal. 啊，这是好的品种，可以卖很高的价钱， Inilah bibit unggul yang akan taat kepada tuannya. 因为它要顺服主人的命令。 Inilah bibit unggul yang pasti kebanyakan akan menang dan juara. 那么在赛马当中，他们可能会得胜。 Kita jadi orang Kristen seperti apa? 那我们成为基督徒是怎样的呢？ Apakah kita dengar-dengaran suara Tuhan? 我们是否有听从上帝的话， Atau kita cuma dengar suara diri sendiri? 或者只听到自己的声音 Pakai logika sendiri. 啊？我们用我们的思考 Tidak peduli lagi. 啊，不管它了吧？ Banyak orang Kristen juga melanggar. 哎呀，其他的基督徒也这样， Bahkan juga hamba Tuhan melanggar 哎， kok. 有很多神的仆人也 Sama-sama berbuat 跟我 dosa. 们一样都犯罪。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kuda-kuda Arab yang taat kepada pemimpinnya. 阿拉伯品种的马，他们顺从主人的命令， Itulah bibit unggul. 那是最好的品种。 Tuhan juga cari bibit unggul. 那上帝也寻找好的基督徒， Yaitu
anak-anaknya yang betul-betul taat dan mendengar 那是 firman. 真正听从遵行上帝话语的人。 Sekarang banyak di YouTube, banyak sampah sudah saya katakan. 我们看在媒体上有很多的垃圾新闻， Ada yang berani ngomong di mimbar, Roh Kudus sudah berbicara, kasih persembahan, masuk ke rekening sampai jam 2 nanti. 有的他们在媒体上说圣灵已经发出命令，你要赶快奉献， Itu bukan suara Roh Kudus, 那不是圣灵的声音， itu suara Roh Kadas. 那是魔鬼的声音。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， dengarkanlah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan. 你们要听从那真正顺从上帝话语的仆人。 Sekarang banyak orang yang memakai Alkitab karena pinter ngomong, berani berbicara sembarang. 今天有很多人随便乱讲圣经的话， Saudara, bukan berarti orang tidak boleh pinter ngomong. 不是说人不可以有口才， Mungkin memang itu adalah salah satu bakatnya. 这是他的恩赐。 Kalaupun bisa pandai berbicara. 可是你有口才，善于说话， Tapi ketika saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan, 但是你我站在上帝的面前， otomatis hatinya langsung akan ciut. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan 那我 Tuhan. 们在上帝面前真的是太微小的。 Musa apa nggak pinter, saudara? 摩西不是一个很聪明的人吗？ Dididik di pendidikan Mesir. 那他在埃及所训 Mungkin 练， sudah profesor 那 tingkat. 可能他有高深的知 Tapi 识， ketika mau dipanggil Tuhan, 但上帝要用他的时候， Tuhan, aku orang yang berat jujur mulut. 摩西怎么说呢？我是做口笨 Tidak 舌的人， bisa Tuhan. 不能随便讲话。 Dia takut. 他很害怕。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Orang yang setia adalah taat kepada firman Tuhan. 一个忠心的人，他顺从上帝的话， Taat dan takut, hormat sama Tuhan. 他有一个敬畏上帝的心。 Saudara, yang kedua, 第二样， kedegilan hati. 心灵的刚硬。 Saudara, tadi di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 第9节刚才说，这个百姓是硬作景象的百姓， Tegar tengkuk. 硬作景象。 Di dalam kitab Taurat 8 kali disebutkan dalam firman Tuhan, bangsa ini bangsa tegar tengkuk. 在摩西五经里面8次说这个以色列人是硬作景象的百姓， Itu artinya apa? 什么意思呢？ Hatinya degil. 那就是他们硬作心， Sudah ngelihat begitu banyak mujizat. 已经看见那么多的神迹， Mungkin cuma hanya dijadiin apa, saudara? Cuma dijadiin pemandangan, tontonan. 只不过是把这些神迹看作像耳边风一样， Tidak mengubah hati mereka. 根本没有改变他们的心， Hatinya makin keras. 他们心越发刚硬。 Saudara, kalau bayangkan ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, yang laki-laki saja dituliskan kira-kira 600.000 orang. 我们看这个出埃及的人，男丁被算的数目大概有60万， Ditambah dengan kalau yang laki-laki ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya, berarti kira-kira 1 jutaan orang. 那再加上他们的妻子儿女，大概有100万人。 Saudara, mimpin jutaan orang itu nggak gampang, pusingnya. 要带领100万的人就不容易。 Saudara jangan mengatakan, gampang kalau Tuhan menyertai. 你不要说有上帝同在很容易。 Saudara, ketika ada orang-orang ngaku-ngakunya umat Tuhan, 有很多人说自己是上帝的百 tapi 姓， ternyata di dalamnya ada orang-orang yang degil hatinya. 但是其中有一些硬作心的人。 Saudara, kalau lihat di dalam catatan Keluaran, 那我们从出埃及里面可以看到， yang memaksa Harun membuat patung lembu emas, 那么他们勉强亚伦给他们做金牛犊的， itu kira-kira 3.000 orang. 大概有3000个人。 3.000 orang bisa mempengaruhi jutaan orang. 3000个人可以影响100万个人。
1 jutaan, kemungkinan 1.200.000, 1.500.000. 大概有120万到150万。 Saudara, 3.000 orang 3000个人， yang akhirnya dibunuh semuanya oleh orang Lewi. 那么以后呢，被利未人所杀死。 3.000 orang bisa mempengaruhi seluruh bangsa. 3000个人可以影响所有的百姓， Dan hanya Bani Lewi yang berpihak kepada Tuhan. 只有利未人他们跪向上帝。 Karena itu kemudian akhirnya Lewi dijadikan imam oleh Tuhan. 所以呢，上帝后来使用利未人成为祭司。 Tercatat ketika Lewi, oke yang pihak Tuhan ke sini. Musa mengatakan begitu. 当摩西吩咐跟随上帝的人站在我这一边来， Memang kita tahu Musa juga adalah dari suku Lewi. 摩西也是属于利未支派的。 Wah, seolah-olah sesama suku sehingga membela. 是不是因为同样的支派就维护他 Saudara 们？ jangan berpikir begitu. 你们不能这么想。 Saya percaya waktu itu Bani Lewi sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. 那我相信当时利未人的真正要跟随上帝， Waktu itu bunuhlah semua orang 所以呢，摩西就吩咐他们去杀那些不遵从的人， yang membuat penyimpangan penyembahan berhala. 那么带领他们敬拜偶像的这一些人。 Ketika mempelajari Alkitab, 当我们学习上帝的话， jangan katakan Tuhan kejam. 不要说上帝很残忍 Oh yang gini dibunuh ya. 他们有做错事情 Tuhan 就 nggak 杀 kasih 人 pengampunan ya. 上帝没有赦免他们， Kok Tuhan nggak kasih kesempatan ya. 为什么上帝没有给他们机会？ Saudara, Tuhan yang lebih tahu hati manusia waktu itu. 上帝更知道人心里所存的， Kita jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. 因为我们不要超过上帝，以为更聪 Saudara 明。 merasa lebih pintar dari Tuhan, itu pun sudah menyembah berhala. 当你认为自己比上帝更聪明，那已经是拜偶像了。 Seringkali perjanjian lama dipakai oleh musuh-musuh orang-orang yang mau menyerang kekristenan. 那很多人他们用旧约的事迹来攻 Tuh 击基 lihat 督教。 Tuhan merintahkan membunuh. 你看上帝怎么样吩咐人去杀人？ Tuhan itu kejam. 上帝很残忍。 Kayak itu sampai ada teori Tuhan perjanjian lama itu Tuhan yang kejam. 所以有一种神学说，旧约的上帝是残忍的上帝， Salah itu saudara. 那错误的。 Kita baca Alkitab itu harus tahu konteksnya. 那我们读圣经的时候，懂得全面的意义。 Saudara 3.000 orang ini kalau nggak dibunuh, nggak dihabisin langsung berbahaya. 那这3000人的时候没有去毁灭他们，以后影响会 Dan 更大。 nanti terbukti di dalam kitab Bilangan ada apa lagi saudara? Ada Bani Korah, Korah Datan dan Abiran memberontak kepada Musa. 以后在民数记里，我们可以看到有可拉党的人，他们怎样背叛上帝。 Ini orang-orang yang memang degil hatinya, punya bakat memberontak. 这些人是因着景象，就常常违背上帝。 Saya harap saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang tidak punya bakat memberontak. 那我盼望你我没有违背上帝的意念。 Seperti kuda Arab yang punya bibit unggul. 那像那些阿拉伯好的马的这个品种， Yang taat. 有完全的顺服。 Walaupun tadi sudah diomongin boleh keluar kandang makan minum. 虽然有命令可以出来吃喝， Tapi baru berapa detik sudah masuk kembali kandang. Oke masuk nggak apa-apa. 那么就在几秒钟后叫他们回来。 Taat. 我们要顺从， Tidak ada yang lain. 没有其他的方式。 Jangan degil hati kita. 不要硬着心肠。 Saudara, kedagilan hati boleh dikatakan sudah tidak bisa tertolong. 那么这些硬着心肠的人是无药可救的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena tidak mengerti anugerah yang besar. 因为他们不懂得上帝的恩典， Sekalipun dengan perbuatan ajaib. 就算有很大的神迹在他们面前， Terbukti tadi saya mengatakan 10 mujizat hukuman kepada Mesir. 他们已经看见了上帝用10大的灾难刑罚埃及人。 Tiang awan, tiang api. 那么有云柱、火柱带领他们， Laut Merah terbelah 2. 洪水分开， Tanahnya langsung kering. 那个地成为干地。 Kalau dari laut biasanya kan becek-becek sudah. 我们 Bahaya 看这 kan, 个 berlumpur kan. 有水下面
一定是个泥造的地 Ini 方， langsung kering. 那马上变成干地， Ini mujizatnya sudah hebat 这是 sekali. 个很大的神迹， Tapi tidak membuat mereka bertobat. 但是没有让他们悔改。 Tuhan Yesus juga pada waktu pelayanannya begitu banyak mujizat. 那主耶稣在他的服事当中也行了很多神迹， Ternyata banyak orang Israel yang mau ikut Yesus karena makanan. 有很多人要跟随耶稣，因为有东西吃。 Tapi apakah semua mujizat itu membuat mereka berubah? 是否所有的神迹让他们改变？ Tidak. 没有， Mereka baru meneriakan Hosana, Hosana bagi Tuhan. 他们刚刚呼叫着和散那，和散那归大卫的子孙。 Tapi hanya berapa hari kemudian mengatakan salibkan dia, salibkan dia. 但刚刚过几天就喊着定他是价，定他是价。 Orang-orang yang mendorong Harun membuat patung lembah emas ini, orang-orang yang tidak bisa tertolong. 那么这些勉强亚伦去做金牛犊的这些人，他们是无药可救了。 Saya harapkan kita bukan menjadi orang Kristen yang tidak bisa ditolong 我 lagi. 盼望我们不要成为一个无药可救的基督徒。 Saudara, ada sebuah buku yang berjudul Perselisihan Tulang-Tulang. Perselisihan tulang-tulang, perbedaan pendapat tentang tulang-tulang. OK， 有一本书，它讲论到就关于顾客的这个议论， Ditulis oleh seorang profesor bernama Marvin. 这是一个叫做 Marvin 的这个博士写的。 Profesor ini menggeluti juga arkeologi, 他也研究这个考古学， khususnya tulang-tulang yang mengenai makhluk-makhluk purba. 他们来这个研究这个古老的这些顾客留下来的化石。 Marvin menceritakan kisah yang sangat menyedihkan. 那么 Marvin 写了关于这个顾客的是很忧伤的事情。 Seorang ahli anatomi terbaik di abad 20. 那么20世纪最好的这个生物学家 Namanya Sir Arthur Kate. 叫做 Sir Arthur Kate。 Saudara, dalam autobiografinya Kate ini sebetulnya pemuda yang luar biasa. 那么在他的这个传记里面，他是很有为的年轻 Dia 人。 menghadiri kebaktian kebangunan rohani di Edinburgh, 他在爱登堡参加这个奋兴会， bahkan juga di Aberdeen. 也在这个阿伯丁。 Dia menyaksikan banyak orang-orang yang anak-anak muda yang bertobat untuk Yesus. 看见有很多年轻人跪向耶稣。 Nah, Kate ini adalah salah satu pemuda yang hampir bertobat. 那么 Kate 是其中一个，他几乎快要悔改了。 Dia sudah di tepi, tinggal selangkah lagi masuk jadi orang Kristen. 就差一步，他可以成为基督徒。 Tapi karena sebagai anak muda dan waktu itu banyak pemikiran yang menolak Injil Alkitab. 成为年轻人，当时有很多这个抵挡基督教、抵挡圣经的思想。 Alkitab itu isinya banyak dongeng-dongeng. 他们认为圣经里面记载很多的神话故事， Tidak mungkinlah mujizat-mujizat itu 不 terjadi. 可能有神迹发生。 Tidak mungkinlah Tuhan menciptakan langit bumi 6不 hari. 可能上帝在6天里面造天地。 Saudara, Kate akhirnya tidak pernah terusik menjadi orang Kristen. 后来呢 ，Kate 他没有心愿要成为基督徒。 Tapi tahun 1908, 在1908年的时候， di Inggris ada penemuan yang luar biasa. 那么在英国有很大的发现， Di desa bernama Piltdown. Piltdown. 那 Piltdown 这个地方， Saudara, itu letaknya hampir 100 kilo dari kota London. 那么距离伦敦大概有100公里的地方。 Ya, ditemukan sejumlah tulang belulang. 那么他们考古学发现了很多的骨头， Ada sebagian tengkorak manusia, 有一些是人的骨骼， ada sebagian geraham 有这个头部的这个骨 dan 骼， rahang bawah. 还有下巴。
Maka kemudian diumumkanlah oleh perkumpulan geologi London. 那么伦敦这个地质学家他们就发出一个公文， Ini sisa-sisa manusia tertua di Inggris. 他们说这是最古老的英国人所留下的这个骨头化石。 Saudara baca di internet Google tulis Piltdown, Piltdonw, 那么在 DOWN. 在 Google 里面我们可以叫 Build Down 这 Ya. 个名字。 Nah, saudara, wah menjadi booming. 那么这个新闻发出了很多人注意， Dan Sir Arthur Kitt ini salah satu penulis yang luar biasa. 那么 Sir Arthur Keith 是其中一个最伟大的一个学者， Dia menulis buku cukup banyak. 他写很多的书。 Salah satu buku yang terkenal ada The Antiquity of Man. 那就是说 Ya, 管理人的这个性格。 ini berpusat pada penemuan Piltdown. 那么这 Build Down 的这个发现， Saudara, wah, Kitt menang rasanya. 那当时他以为他得胜了。 Saudara, jadi 1908 sampai 1915 terus manusia Piltdown ini sangat terkenal. 一直到1905年，他的Iya. 受人欢迎。 Tapi saudara, ketika Sir Arthur Kitt ini berumur 86 tahun, 当时给到了85岁的时候， ketika dia juga ya tentu karena usia tubuhnya sudah mulai lemah. 因着年纪老迈，他身体也衰老了。 Saudara, itu terjadi di tahun 1953. 那是1953年的事情。 Akhirnya British Museum 后来这个英国的大英博物馆 mengumumkan bahwa tulang belulang manusia Piltdown ini palsu. 那么他们就正式公布 Build Down 的这个人的骨骼是假的， Palsu. 是假的。 Saudara, Sir Arthur Kitt ini dikunjungi oleh para koleganya, 那 teman-teman. 么他的同事来探访这个 Build Down， Akhirnya memberitahukan kepada Kitt 那告诉这个 Kate， bahwa fosil yang selama ini dipercayai selama hampir 40 tahun 差不多有40周年，他们所相信的这个古老的英国人这个化石， ternyata adalah isapan jempol belaka. 那是一个虚假的故事。 Kitt hanya terdiam, 那么 Kate 他就默然不回答， tidak bisa berbuat apa-apa. 他不能做什么， Dia tetap degil hatinya, 他仍然硬着心肠， tetap tidak percaya. 他仍然不相信。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， orang yang menyembah berhala 一个拜偶像的人， pasti tidak setia. 他肯定不忠心， Itu jaminan. 这是一个保证。 Tuhan yang sudah luar biasa dengan mujizat pun, orang yang menyembah berhala pasti menolak Tuhan. 虽然已经看见很多伟大的神迹，他还是硬着心不相信接受。 Menyembah berhala membuat kita semakin degil hatinya. 我们拜偶像，使我们的心更加的刚硬。 Sekalipun diuraikan kebenaran firman Tuhan sejelas-jelasnya pun tetap tidak mau terima. 虽然我们想尽办法要解释这个真理，他还是不愿意接受。 Orang yang menyembah berhala itu mengikuti keinginan dirinya 因为 sendiri. 拜祭偶像的人，他们是随着自己的心意， Bukannya rendah hati berlutut mohon pimpinan Tuhan. 不是谦卑顺从上帝的带领。 Tapi yang dipikirkan adalah apa yang saya mau harus terjadi. 他们所想的是自己的信念一定要成就。 Ini orang yang menyembah berhala. 这是拜祭偶像的人， Engkau akan menjadi seperti Allah. 他要成为像上帝一样。 Saya sudah jadi Allah 我 atas 已 diri 经 saya 成为 sendiri. 上帝， Tuhan tidak ada urusan.
跟上帝没有关系 Tuhan cuma jadi hiasan. 啊，上帝只是一个装饰品， Salib ini juga cuma hiasan. 这个十字架也有一个装饰品。 Salib tidak ada di dalam hatinya. 上帝不这个十字架不在我心中， Salib cuma ada di rumahnya. 是在他的家里面 Salib mungkin ada di kalungnya, di cincinnya, 啊。 di 这个十字架可能 brosnya. 成为你的项链，一个 Tapi 装饰 salib，tidak ada di dalam hatinya. 但没有在我心中。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Berkati firman-Mu ya Bapa. 天父，求你赐福你的话语。 Biarkan suara hamba-Mu berhenti. 虽然你仆人的声音可以停止， Kiranya Engkau memakai khotbah ini ya Bapa memperingatkan kami semua. 求你使用今天的信息来感动我们的心， Bahayanya menyembah berhala. 提醒我们拜祭偶像的危险。 Mengapa Tuhan melarang Israel menyembah berhala? 为何上帝禁止以色列人拜偶像？ Tolonglah supaya firman-Mu ini boleh memperingatkan kami 求你 semua. 帮助我们，也常常警戒我们， Dengar doa kami 垂 Bapa. 听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus.